الحمد لله الملك الحق المبين الذي أبان لعباده من آياته ما به برة للمعتبرين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم muslimun. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, bertakwalah kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Laksanakan segala perintahnya dan jauhilah segala kegahannya. Semoga Allah memurniakan kepada kita peningkatan ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, saya ingin berkongsi suatu kisah yang telah berlaku sebelum Nabi Muhammad SAW dilantik sebagai seorang Nabi Allah. Diriwayatkan dalam kitab Zadul Ma'ad, terdapat seorang sahabat bernama Zaid ibnu Haritha radhiyallahu anhu yang disebabkan beberapa faktor telah tertawan lalu menjadi khadam di rumah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Ketika ayahnya Haritha berjaya menemukan anaknya, beliau berusaha untuk mengembalikan anaknya ke pangkuannya. Akan tetapi Zaid ketika itu menolak segala ujuk rayu ayahnya untuk kembali ke pangkuan keluarga. Beliau rela untuk menetap terus bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam daripada dibebaskan dan diizinkan pulang ke kampung halamannya bersama ayahnya. Apabila ahli keluarganya mempersoalkan keputusannya, Zaid berkata, "Qad ra'aitu min hadzal rajul syai'an ma ana billadhi akhtaru alaihi ahadan abadan." Yang bermaksud, sesungguhnya aku telah menyaksikan pada lelaki ini suatu perkara yang mana ia menyebabkan aku sekali-kali tidak akan memilih siapapun melainkan dirinya. Kisah ini menunjukkan bagaimana nilai keinsanan yang dipaparkan Rasulullah SAW telah menawan dan menyentuh hati mereka yang berurusan dengan baginda Nabi SAW. Begitu sekali indahnya hidup bersama dengan baginda, sehingga kan Zaid sanggup menjadi khadam kepada keluarganya daripada meraih kebebasan. Ia mengingatkan bagaimana seharusnya akhlak yang baik itu menjadi asas kehidupan manusia dan agama. Kemudian semakin menambah nilai dengan memperelokkan lagi akhlak seseorang. Hubungan kukuh dengan Allah dan Rasulullah SAW hendaknya memperkukuhkan hubungan kita sesama manusia. Saudaraku, perkara ini perlu kita dalami dan hayati dengan mendalam. Lebih-lebih lagi di zaman ini, di mana kita menyaksikan peningkatan kesadaran dan semangat keberagamaan di kalangan masyarakat kita. Ini merupakan suatu perkembangan yang baik serta positif. Akan tetapi saudaraku, adalah amat sedih apabila kita menyaksikan sebagian individu yang walaupun menzahirkan dirinya semakin beragama, akan tetapi akhlak dan pekertinya tidak mencerminkan keagamaan yang sebenar. Dia mungkin rajin berpuasa,
beribadah, memberi sedekah dan sebagainya. Akan tetapi masih juga enggan menghubungkan silaturahimnya yang terputus. Dia mungkin nampak beragama, tetapi masih juga dia menyebar fitnah, mengumpat dan menjatuhkan marwah orang lain. Orang-orang di sekelilingnya, tidak kira jiran, pembantu rumah, teman sekerja, ataupun keluarga, tidak terlepas daripada kezaliman atau kejahatannya. Bahkan ada yang beragama tetapi dikuasai takabur, merasakan bahwa dirinya lebih baik, lebih sempurna daripada orang lain. Orang seperti ini mungkin zahirnya nampak beragama, akan tetapi akhlak dan pekertinya menyalahi tuntunan agama. Saudaraku, mengapakah perkara ini boleh berlaku? Setentunya terdapat beberapa faktor yang menjadi punca masalah. Akan tetapi pada hemat saya, antara persoalan pokok yang perlu kita jelaskan adalah hubungan serta kaitan antara aspek keberagamaan dengan sifat keprimanusiaan. Maka bagaimana seorang insan yang beragama memerhatikan keinsanannya? Hubungan antara kedua-duanya adalah penting serta kritikal, saudara sekalian. Kedua-duanya saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Hubungan antara keinsanan dengan keagamaan serupa seperti hubungan sebuah bekas dengan air dan yang dituang di dalam bekas tersebut. Sekiranya bekas itu kotor, maka air yang dituang ke dalamnya pasti akan ikut kotor. Begitu juga sekiranya bekas itu tertutup, maka ia tidak mampu untuk menampung apa-apa jenis air sekalipun. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun. Yang bermaksud, akan tetapi ia yakni Al-Quran adalah ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu, dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang yang zalim. Surah Al-Ankabut ayat yang ke-49. Imam At-Tabari ketika menafsirkan ayat ini menjelaskan bahwa antara maksud ayat ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memurniakan ayat-ayat keterangan Al-Quran ke atas hati orang-orang yang dikurniakan ilmu pengetahuan. Ini berarti andainya seorang insan itu ingin mendapatkan kesan baik daripada panduan agamanya, ia perlu berusaha menjadi manusia yang suci daripada sifat-sifat yang buruk atau tidak baik. Dia perlu memastikan bahwa diri, hati dan jiwanya memiliki kesediaan untuk menerima maklumat agama, lalu dengan maklumat tersebut mampu untuk beramal dengannya. Dalam arti kata yang lain, beliau perlu memerhatikan aspek keinsanannya terlebih dahulu. Nabi SAW pernah bersabda menegaskan kepentingan aspek ini dalam hadisnya yang bermaksud, orang yang muflis di kalangan umatku ialah mereka yang datang esok pada hari kiamat dengan pahala amalan sholat, zakat dan puasa, akan tetapi dia pernah menghina seseorang dan melontar tuduhan palsu ke atas yang lain, lalu memakan harta orang lain, pernah pula menumpahkan darah orang lain, dan pernah menyakiti yang lain. Maka dibahagi-bahagikan pahala kebaikannya kepada orang-orang itu, dan apabila sudah habis kebaikannya, akan dihimpunkan kepadanya dosa-dosa orang yang menuntut, lalu dia akan dihumbankan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Imam Muslim. Saudaraku,
Hadis ini menegaskan kepentingan kita memperhatikan aspek nilai, akhlak, dan budi pekerti. Bahkan individu yang diceritakan dalam hadis tersebut melaksanakan sholat, melaksanakan zakat, dan berpuasa. Dalam arti kata lain, amalan keagamaannya amat baik sehingga ia berjaya menjana pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi saudara, ternyata keagamaannya tersebut tidak memberi kesan kepada pekerti dan akhlaknya, sehingga ia menzalimi insan lain, memakan harta orang lain, serta tergamak untuk melaksanakan dosa dan kesilapan kepada individu lain. Beliau mungkin seorang yang beragama, akan tetapi akibat kekurangan nilai-nilai keinsanan, maka segala kebaikan ibadahnya terhapus dan lenyap begitu saja. Saudaraku, ciri keberagamaan yang dibawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah keberagamaan yang memberi harapan kepada insan dan bukannya kehancuran. Keagamaan yang membina tamadun sepanjang zaman dan bukannya kemusnahan. Keberagamaan yang mengajar kita untuk mencintai jiran tetangga tanpa mengambil kira bangsa dan agama, dan bukannya yang menanam bibit-bibit permusuhan dan kebencian. Keberagamaan yang memberi dan membawa rahmat kepada keseluruhan alam sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin," yang bermaksud, dan tidaklah kami mengutusmu wahai Nabi Muhammad melainkan sebagai rahmat buat semesta alam. Surah Al-Anbiya ayat 107. Semoga dengan bulan Syawal yang mulia ini, ia merupakan pencetus untuk kita memperbaiki hubungan kita sesama insan. Ia menjadikan kita insan yang lebih baik hubungannya dengan Tuhan, serta lebih indah akhlak dan pekertinya di antara kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين.